Assalamualaikum dan hai semua, apa khabar? Saya harap semua sihat-sihat belaka dan terus menjaga SOP dalam memerangi COVID-19. Baiklah, seperti biasa, minggu ini kita kembali lagi dalam rancangan Girls Out Loud, It's All About Girls Thingy. Bersama saya hos anda, Sarah Zulkufli. Dan saya Ainina Azman. Baiklah Nina, topik ibu muda penjagaan kandungan yang kita nak bincangkan hari ini sangatlah penting untuk para wanita ambil tahu, terutamanya golongan muda macam kita kan. Sebab one day, suatu hari nanti, kita semua akan rasa pengalaman hamil jadi seorang ibu. Tapi sebenarnya tentang hal ini, bukan wanita je sebenarnya yang patut ambil tahu. Malah lelaki pun kena ambil tahu tentang penjagaan kandungan sebab one day bila dah kahwin, dah berumah tangga, dah beristeri, akan lalui juga fasa-fasa di mana nak kena jaga isteri yang tengah pregnant kan, dan lepas kahwin semuanya. Betul tak Nina? Betul tu Sarah. Semestinya kita sebagai wanita atau bakal ibu muda harus mempersiapkan diri untuk dalami ilmu penjagaan kandungan. Begitu juga dengan lelaki yang bakal jadi ayah. Mereka harus tahu bagaimana nak tangani isteri ketika mengandung dan selepas bersalin. Jadi untuk itu kita menjemput seorang tetamu khas yang saya kira sangat tidak asing dengan Girls Out Loud kerana beliau pernah muncul dalam rancangan kita semesta lepas, iaitu Dr. Maiza Tusimin, seorang pakar perunding perbidanan sakit puan dan fertiliti. Hai Dr. Maiza, apa khabar? Doktor sihat? Sihat, Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat petang semua. Waalaikumsalam. Muda-muda Selamat petang semua juga. hari ni. Ya, betul. Alhamdulillah. Suka sangat tengok doktor kembali lagi dalam rancangan kita. Baik doktor, mungkin ada penonton yang kita belum mengenali doktor. Jadi saya persilakan doktor untuk perkenalkan diri seperti nama, umur dan jawatan serba sedikit. Silakan doktor. Okay. Bila hari ini tajuk kita adalah mengenai penjagaan ibu muda ataupun yang bakal hamil. So saya rasa tualah sedikit di sini. Sebab tadi orang kata nak sebut sekali umur ya. So nama penuh, okay, I think nama penuh saya simple je, Maiza. Alright, tak ada Nur, tak ada Maiza tu. Maiza binti Tusimin. Saya dah berkhidmat sebagai doktor sejak tahun 2001. Jadi selama lebih kurang 18 tahun di hospital kerajaan dan kemudian berhijrah ke hospital swasta tahun lepas Januari. Kebanyakan pesakit saya memanggil saya Dr. Mai, okay? Dan mereka yang berusaha saya ataupun follower saya pun panggil saya Dr. Mai. Kita panggilan masalah kiranya umur, okey lah. Umur age is just a number kan. Tahun Ya, ni, betul. tahun ni 35 campur 10 sahaja. Muda lagi. Doktor Kan? nampak macam di akhir 30-an. Betul, setuju. Okay, jangan lupa tambah 10 tu. Okay. I'm so honoured again being invited by him. Terima kasih kerana sudi menjemput Dr. Mai. Sebenarnya Dr. Mai sudi terima tu sebab, bukan sudi, memang sangat teruja terima because topik ni sangat penting. Yang kita nak empower all our ladies, all our women, termasuklah ibu yang kata tadi ibu muda mungkin dah kahwin, masa student pun dah kahwin kan. Betul, kawan saya pun dah kahwin dah. Baik ke? Alhamdulillah. Itu dia latar belakang Dr. Maiza atau lebih dikenali sebagai Dr. Mai. Baiklah, saya dah tak sabar nak dengar perkongsian Dr. Mai sebab saya selaku anak tunggal dalam family yang tak pernah lah tengok ibu saya mengandung. Dan of course saya tak ada kakak yang mengandung untuk dijadikan reference. Jadi saya excited nak belajar ilmu kehamilan. Jadi kita terus ke soalan yang pertama. Saya nak tanya Dr. Maiza. Apakah perancangan yang patut dilakukan oleh pasangan atau bakal ibu sebelum mengandung? Okay, bila kita sebut tentang konsep kehamilan kan, terutama kehamilan selamat dan juga kelahiran selamat, segalanya bermula daripada sebelum peringkat kehamilan itu sendiri ataupun kita panggil fasa preconceptional ataupun prenatal sebelum kehamilan. Jadi semua wanita, I'm sure semua orang pun nak slim and slender kan. So itu bukan setakat untuk orang kata luaran kecantikan saja ataupun self esteem, rasa confident, tetapi juga melibatkan kesihatan. Selalu Dr. Mai pesan dekat pesakit-pesakit Dr. Mai, paling penting konsep utama adalah mengekalkan 3K. Apa tu 3K?
kekalkan berat badan sihat ataupun berat badan ideal, kekalkan pemakanan sihat which is yang diwawakan oleh kerajaan dah lama dah. Suku separuh, suku protein, suku karbohidrat dan separuh adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian 3K yang ketiga adalah kekalkan gaya hidup sihat. Nah, gaya hidup sihat ni merangkumi semua. Termasuk cukup tidur, kurangkan stres, gaya hidup yang mengamalkan senaman sekurang-kurangnya 20 ke 30 minit sehari. Tak kisahlah senaman tu cycling ke, cycle kat rumah je ke, apa orang kata, jumping, skipping, tu favourite sekarang kot, skipping kan. At least 20 to 30 minutes sehari. Dia boleh amalkan setiap hari kalau boleh. Jangan lupa untuk yang muda-muda ni, terutama yang bapa lah, sebab kita bila cakap tentang kehamilan, it takes two to tango, isn't it? So it's not just about woman but also the future father. So janganlah merokok, jangan vaping. Sama juga amalkan kata gaya hidup sihat tu dari segi minuman. Ini penting juga. Ada yang tanya, doktor boleh tak minum kopi? Ya, kalau student kan memang mesti kena ada cafe ni. Kalau tak boleh nak study mana. Betul tak? Kalau satu nak siap. Okay, now untuk yang memang dah dalam perancangan nak berkahwin ataupun telah berkahwin dan inginkan dapat durat secepat mungkin. Okay, selain daripada 3K, kopi tu cuba kurangkan. Kurang-kurangnya 2 cawan kecil je. A small cup. Bukan Starbucks yang venti besar tu. Level macam cafe kalau ikut dos, tapi susah lah kalau nak cakap pasal dos kan, 200 ke 300 miligram sehari. So kita anggarkan dengan 2 cawan kecil tu. I make sure bila ambil tu, janganlah letak gula banyak sangat. Susu pun janganlah campur. Dekat tu kan, so tu dah tak sihat. This adalah secara kata general ya, persediaan sebelum kehamilan. Kalau baik, itu boleh dia. amalkan mungkin sama. Betul. Kiranya kita kena ambil cakna tentang 3K tu, iaitu berat, pemakanan dan gaya hidup, jangan merokok, jangan minum kafein dan sebagainya sebab ibu bapa ni dia ibarat macam mana macam anak itu ibarat kanvas putih di mana ibu bapa yang akan mencorakkannya later lah kan. So kita tak bolehlah tunjukkan budaya yang tak baik, contoh macam minum banyak sangat dalam zaman kafein. pandemik ni, kita kena tambah satu lagi before pregnant. Lengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Yes. Betul tu. Kena lengkap vaksin. Itu adalah perancangan yang sepatutnya dilakukan oleh ibu sebelum mengandung dan juga bapa. Betul tu Dina. Baiklah, kita ke soalan yang seterusnya. Sudah pasti saya akan ajukan kepada Dr. Maiza. Dr. Maiza, bagi wanita yang tidak mempunyai isu kesihatan, sudah pasti mereka tiada masalah untuk dalam merancang kehamilan. Tetapi bagaimana bagi wanita yang menghidapi sindrom ovari polycystic atau lebih mudah kita sebut sebagai masalah ketidaksuburan? Menurut doktor, adakah lebih mencabar dan berisiko untuk mereka hamil? Bila kita sentuh mengenai masalah PCOS, short form dia, polycystic ovarian syndrome, ataupun apa-apa sahaja masalah yang boleh mengganggu tahap kesuburan wanita atau lelaki. Kita kena ingat lelaki juga mempunyai masalah kesuburan, bukan wanita sahaja. Okay, so kita bincangkan dalam konteks pasangan, contoh pasangan yang baru berkahwin dan masih muda. Kebanyakan orang assume, saya muda lagi, saya kurus, saya pun jaga makan. Saya tak rasa saya ada masalah kesuburan. Okay? Tetapi selepas 6 bulan ataupun 8 bulan berkahwin, masih tak pregnant. Sedangkan setelah berusaha. Okay, fakta yang wanita di luar sana dan juga lelaki kena tahu adalah luaran tu mungkin kita nampak macam sihat, tetapi tidaklah juga menjamin bahawa dalaman, termasuk kilang telur kalau untuk lelaki, testis ataupun penghasilan sperma itu sendiri sihat. Kita sebagai doktor, saya rasa ramai je doktor jumpa orang kata lelaki ataupun suami tadi luaran nampak sihat, tak obes, tak orang kata tak isap rokok, jaga makanan, exercise lagi, tapi bila cek sperma memang ada masalah. Jadi untuk yang dah berkahwin, masih muda, bawah 35 tahun dan telah berusaha tahu kitaran haid tu normal dan timing pula waktu subuh pada hari-hari yang dijangkakan hari subuh ataupun ovulation, tetapi telah berusaha masih tidak hamil dalam tempoh setahun, itu ada clue. Jadi kena jumpa doktor untuk pemeriksaan lanjut.
Untuk wanita pula yang dah memang tahu ada masalah tadi macam host kita sebut PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, even masa dia teenagers, contoh masa dia umur bawah 18, 19 tahun, kemudian berkahwin pada 22 tahun, contoh memang dah tahu dah ada PCOS and memang tahu masalah period dia sedikit bercelaru. Sebab kita tahu penyakit PCOS ni, masalah dia banyak telur, dia tunjuk model sikit lah. Okay, this is our model rahim. Rahim kilang telur tube. Di kilang telur dia banyak, kita panggil telur-telur kecil ataupun folikel. Tapi masalah dengan PCOS ni, dia susah nak berovulasi. Sebab tu period dia jadi tidak betul, selang 2 bulan, selang 1 bulan baru datang period. Dia tidak dapat kata mengeluarkan telur tu, tak ada ovulation. Itu masalah utama PCOS. Jadi betul tadi host kata dekat dia mencabar, sedikit mencabar, jadi sekiranya dah berkahwin 2-3 bulan cuba pun masih lagi susah nak hamil, boleh jumpa doktor sebenarnya. Okay, so mungkin dekat paling mudah actually pergi ke klinik swasta. Okay, sebab kita pun tahu sekarang kebanyakan hospital kerajaan sedang fokus, masih fokus lagi untuk membentas apa yang kita ada sekarang ni. Kita masih hidup di zaman pandemik COVID-19. Kalau nak cepat ataupun nak memudahkan juga orang kata urusan di hospital kerajaan kerana mereka perlu fokus kepada masalah utama sekarang, boleh pergi ke klinik kesihatan ataupun klinik swasta yang biasa untuk basic screening. Boleh lakukan perkara tu. Okay, saya contoh juga pasal PCOS tadi, dia ada 2 jenis tau. Ada yang obese, berat badan berlebihan, ada yang lean PCOS ataupun kurus. Jadi bagaimana kita tanya, macam mana doktor kita nak prepare, kita dah kahwin 2-3 bulan, tak pregnant lagi, ada tak benda yang kita boleh buat di rumah? Basic sama dia, saya akan ulang benda yang sama, dapatkan that 3K tu. Okay, tapi PCOS ni mungkin special sebab diet dia tu kena jaga sikit. Dia dengan gula, kalau ambil gula lebih sikit, yelah dah kata ibu muda kan mesti suka pastry, apa lagi, cake, coklat, tak bagus sebenarnya. Love-hate relationship dengan PCOS. Okay, even sebelum pregnant pun dia akan mengganggu kita panggil kitaran penggunaan gula di dalam badan, apalagi kalau jadi pregnant, takut dapat kencing manis. Ini antara perkara-perkara yang kata wanita yang ada PCOS masih muda walaupun dah kahwin, boleh orang kata cuba modify di rumah sebelum jumpa doktor. Betul tu. Jadi apa yang saya boleh rumuskan daripada penerangan Dr. Mai, sebenarnya kita sebagai wanita dan termasuk juga lelaki penting sangat untuk jaga dalaman dan juga luaran. Jadi bagi wanita lah kalau walaupun dah kahwin 6 bulan dah lama tapi masih lagi tak hamil atau tak punya anak, bolehlah itu sebab ambil sebagai clue untuk pergi cepat-cepat jumpa doktor. Dan bagi wanita yang mengalami masalah, yang dah tahu ada sindrom ovary polycystic atau lebih dikenali sebagai masalah kesuburan, jadi contohnya macam dah tahu, macam dah perasan period dah tak teratur, selang 2 bulan baru period, jadi cepat-cepat boleh dapatkan consultation daripada doktor. Dan saya ada, dan macam yang doktor bagi tahu tadi, 3K which is kekalkan berat badan, pemakanan dan juga gaya hidup yang sihat, macam tu. Betul tu. Baiklah, kita nak teruskan kepada soalan selanjutnya. Saya kira ini adalah recent issue yang patut kita kupas, iaitu tentang golongan bakal ibu yang menolak vaksin COVID-19 dan vaksin asas lain seperti DTaP dan measles dengan alasan ada cara lain untuk dapatkan perlindungan seperti makan habatus sauda. Perkara ini membimbangkan kerana wanita mengandung boleh dikira sebagai fragile dan imunisasi seperti ini sangat penting untuk kesihatan anak yang dikandungkan dan juga ibu itu sendiri. Jadi tadi awal-awal doktor dah cakap lah kena dapatkan 2 vaksin, tapi untuk golongan ibu yang menolak vaksin macam ni, pada pendapat doktor macam mana? Adakah wajar vaksin ini diwajibkan kepada ibu mengandung? Okay, bila kita sentuh mengenai hak untuk vaksin, kan, hak untuk melindungi diri, melindungi bayi di dalam kandungan, melindungi orang-orang di sekeliling kita. Okay, so kita kena orang kata hormat pada pandangan masing-masing, pada apa orang kata pemikiran masing-masing.
tetapi dalam konteks kesihatan basically. Jadi kena fikirkan 2 nyawa itu kalau pregnant satu bayi dalam kandungan, kalau twin dah 2 nyawa, campur ibu dah 3 dah nyawa. Kena Betul. pertimbangkan kenapa vaksin-vaksin ni dicipta. Dia bukan untuk orang kata ambil vaksin ni definitely tak akan dapat penyakit tu. Sekurang-kurangnya if you are talking about vaksin COVID-19 ni, dia boleh mengurangkan risiko jangkitan kalau kita dapat untuk bagi kat orang lain, satu. 2, risiko mendapat jangkitan yang sangat teruk, terutama untuk ibu hamil. Sebab kita dah dengar banyak kes, terutama selepas satu kes seorang artis arwah yang telah meninggal dunia pada usia kandungan dalam 20, I think 30 minggu gitu, masa dia tengah hamil, third trimester. Nah, COVID-19 ni sekiranya menjangkiti ibu hamil yang tidak pernah divaksin dan kehamilan tu trimester ketiga. Trimester ketiga ni kata trimester yang sangat crucial. Baby tengah grow dan semua sistem organ dalam ibu terpaksa bekerja 2-3 kali ganda untuk support bayi yang sedang membesar. Jadi bayangkan kalau dapat impact COVID-19. Okay, sebab itu berdasarkan statistik, berdasarkan data yang kita ada bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di overseas, when we talk about pesakit yang refuse ataupun tidak menginginkan vaccination, terutama COVID-19 ni bukan kat Malaysia je, satu dunia. Ya, dan kita nampak data tu sekiranya tak ambil langsung vaksin, kadar kematian ibu ketika hamil especially trimester sangat tinggi. Okay, kalau pernah dengar doktor terpaksa keluarkan bayi awal kan, sebenarnya the main orang kata indication ataupun indikasi kenapa doktor perlu keluarkan bayi awal kerana keadaan ibu yang semakin, kesihatan yang semakin merosot, yang perlukan bantuan penapung. Pada trimester ketiga kan perut ibu dah tinggi lah kan, dah sampai ke bawah bahagian kita panggil diaphragm tu, tinggi. Jadi bila tinggi macam tu dia menekan sistem pernafasan ibu, iaitu paru-paru, susah ibu nak bernafas. Dengan impact daripada COVID-19 pula yang memang merosakkan paru-paru ibu, lagi mengancam nyawa ibu, terpaksalah doktor lahirkan bayi tu awal. Itu yang jadi sebenarnya. Jadi pandangan saya, especially pada zaman COVID-19 ni, pandemik COVID-19 dah dekat 2 tahun dah kita. Memang kita jaga SOP tapi at the same time mencegah tu lebih baik daripada mengubati. Sebab kita tahu pun sekarang tak ada lagi ubat spesifik khas COVID-19. Betul. Jadi ibu ni tak boleh pentingkan diri lah kan doktor. Dia kena fikir ada nyawa lain yang dikandungkan. Jadinya kena ambil vaksin. Okay. Baiklah, itu dia perkongsian yang sangat menarik dari Dr. Maiza. Tentunya banyak lagi persoalan yang kita akan tanya dan rungkai jawapannya. Tapi sebelum tu, kita berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini. Girls Out Loud will be back shortly. It's all about girls thingy. A woman is like a tea bag because you never know how strong she is until you put her in a hot water. Women are meticulous because we always strive for perfection. Women are so powerful that their capabilities are limitless. Women are inspiring, able to encourage people in our own way. Okay, what I like in being a woman is that I have a variety choices of wardrobe like clothes, hijab and t-shirt. I love the overwhelming sense of support from so many other women in agreement. Our insane compassion. Women are the kind of creatures that once they set their mind on doing something, they can literally do everything in the world, regardless how challenging it might be. It's being a strong and confident women because women deal with a lot of stuff every single day, but rather than tearing us down, it just makes us stronger. Girls Talk. It is comfortable to talk to our female friend about everything, from our deepest secret to even just a casual gossip. I think the bond and the relationship we have with each other, because we always love, we care, we give support and we give encouragement towards each other.
Kembali lagi bersama kami dalam Girls Out Loud. Baiklah, kita ke soalan seterusnya. Saya nak tanya Dr. Maiza, dalam mengandung ni kita tahulah ada fasa-fasanya yang lebih dikenali sebagai trimester. Jadi boleh doktor terangkan kepada kami apakah perbezaan trimester pertama, kedua dan ketiga, dan apakah risiko dan langkah penjagaan setiap trimester ni? Panjang tu cerita tu, satu textbook tu. Okay, saya akan cuba huraikanlah secara mudah untuk dipahami. Sebenarnya fasa berdasarkan orang kata textbook, medical textbook, fasa trimester 1, 2, 3. Tetapi saya juga suka menambah fasa trimester keempat, iaitu fasa pemulihan selepas bersalin. Okay, tak adalah kita sebut, orang Melayu kita kata pantang. Okay, tapi dari segi perspektif medical tu fasa pemulihan selepas bersalin. Now let's go to first trimester. Trimester pertama daripada tahun pregnant sampai lebih kurang 13 minggu, 13 minggu 6 hari. Masuk 14 minggu ke atas sehingga 27 minggu 6 hari adalah trimester kedua. 28 minggu ke 40 minggu adalah trimester ketiga. Nah, bila kita sebut sampai trimester ketiga tu, jagaan kehamilan tu selalunya 40 minggu, tetapi ada juga ibu yang orang kata terlebih hari tak bersalin lagi. Baby ni suka sangat duduk dalam perut ibu dia. Sayang ibu dia. So dia boleh stay dalam perut tu lebih sikit daripada 40 minggu, mungkin sampai ke 41 minggu. Kebanyakan protokol doktor bila cukup, tak ada masalah apa-apa, by the time terlebih hari dah lebih dah 7 hari, 41 minggu, kebanyakan doktor akan terpaksa induce kelahiran tersebut bagi bersalin. Ada bunyi doorbell. Boleh dengar? Okay. We go to first trimester tadi. First trimester, apa yang selalunya ibu muda ni perlu tahu? Now, number one, mungkin masa dia detect, oh saya dah terlepas menses, sepatutnya I miss my period. Sepatutnya period datang 2 minggu lepas, tetapi dah tak datang 2 minggu. Bermaksud kehamilan tu lebih kurang dalam 6 ke 7 minggu. So apa yang ibu perlu lakukan, cek sendiri dulu, air kencing di rumah. Okay, urine pregnancy test. Walaupun dia bukanlah 100% accurate untuk mengatakan ini memang kehamilan dalam rahim, boleh jadi juga kehamilan luar rahim kan. Jadi selepas cek positif, mungkin pada usia kandungan 7 atau 8 minggu boleh jumpa doktor untuk scan dan confirmkan kehamilan tersebut. Jadi pada trimester pertama, lazimnya ibu akan rasa macam loya, tak larat, lemah, sikit, bau sikit je dah trigger untuk muntah. Ini adalah gejala yang paling kata sinonim dengan trimester pertama. Terutama pada fasa 8 minggu ke 12 minggu. Masa ni hormon kehamilan iaitu HCG. Short form dia panjang nak sebutkan, human beta hormon beta HCG, iaitu hormon kehamilan dah mula meningkat. Pada umur 16 minggu baru dia plateau, dia straight line. So bila dalam tempoh 13 minggu mungkin ada lagi simptom kehamilan tu, loya, muntah ataupun kita panggil mabuk ataupun morning sickness. Walaupun morning sickness kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dia tidaklah berlaku typically in the morning. Dia boleh juga loya, muntah tu petang, malam. Jadi pada fasa trimester pertama baru berubah, segala hormon dalam tubuh berubah, dan support pregnancy tu rehat banyak, minum air kena cukup. Apa yang boleh kita makan tu kita perlu makan, sebab kita tahu ada certain food makan ni muntah dia trigger untuk muntah. Jadi elakkan makanan yang berminyak, yang berlemak, cuba ambil yang dry food sikit. Ada separuh wanita dia sup dia okey, tapi bila dia ambil contoh lah nasi goreng sebab berminyak-minyak trigger untuk dia muntah. Ada ibu yang tak pernah ada gastrik pun boleh dapat gastrik masa first trimester. Ada juga segelintir ibu, mungkin tak ramai, kebanyakan dia memang ada simptom. Okey je first trimester, tak rasa apa. The most pun dia rasa macam pening sikit je. Tapi she is able to work, function macam biasa. Right, itu memang rezeki dia lah kalau dia tak ada simptom kehamilan tu. Okay, jadi yang penting lepas check urine pregnancy, miss period, check urine pregnancy test, confirm pregnant, jumpa doktor untuk pastikan kehamilan tu adalah kehamilan dalam rahim. Again saya bawa balik model saya ni. Hopefully nampak this is rahim ya. Kalau saya kata kehamilan luar rahim, okay, itu bermakna instead of dia tumbuh di dalam rahim ni rongga rahim, dia tumbuh di tip. This is our tip, fallopian tip, okay, ataupun tip fallopian. Bila dia tumbuh di situ, itu bukan tempat dia. Itu adalah kandungan rahim ataupun ectopic pregnancy. Ini yang paling penting.
Dan bila kita sebut mengenai ibu muda ni, hopefully ibu-ibu ni dia tak ada penyakit lain. Contoh tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis. Kalau ada lagi lah perlu jumpa doktor dengan cepat supaya saja tahu hamil. Jadi key dia itulah, jadi key dia sebenarnya kena jumpa doktor lah kan untuk tahu kandungan tu sebenarnya dalam rahim ke tidak. And then first trimester tu dia banyak simptom-simptom dia macam mual ke, pening, pemakanan yang kena jaga. Sebab pada saya lah mungkin dia ibu tu baru nak adapt. Kita baru ada bawa satu kandungan lain, nyawa lain dalam kandungan. Jadi first trimester tu macam dia banyak berehat dan sebagainya. Untuk itulah, untuk adapt lah. Itu baru first trimester, belum lagi yang ke second dengan third lagi tu macam mana tu? Okay, so tadi yang saya dah highlight kan untuk check confirm pregnancy, dan yang paling antara yang penting first trimester adalah booking, kita panggil booking visit ataupun lawatan pertama when you are pregnant ke mana-mana hospital, klinik ke kesihatan untuk confirm pregnancy, untuk check tekanan darah, untuk check air kencing, untuk tengok berat badan, dan doktor akan check keseluruhan from head to toe lah basically, adakah ibu ni sihat atau tidak. Scan yang paling penting pada trimester pertama kita panggil dating scan. Bukan pergi dating tu kan. Scan yang perlu untuk confirmkan bahawa katalah contoh kandungan dia 8 minggu, memang betul tarikh jangkaan bersalin tu tepat 8 minggu. Kalau lari sikit dan doktor terpaksa ubah. Itu antara yang penting. Kita jump sekejap ke second trimester. So second trimester ni antara trimester yang ibu-ibu suka. Sebab masa ni dia dah rasa relax, dia boleh adapt dengan pregnancy, simptom loyi-loyi muntah semua dah tak ada. Makan sedap je kan. Dia kata saya makan untuk dua. Salah konsep tu. Makan sihat, suku-suku separuh masih maintain yang sama. So dalam pregnancy sebenarnya kita hanya perlu extra dalam berapa ratus kalori je. Orang kata kalau perbandingannya 2 keping roti yang kita sapu dengan butter ke ataupun margarine kan, itu je extra sebenarnya. Kecuali ibu ni memang ada masalah before kehamilan, kurus sangat ke, itu different. Okay, ini general untuk ibu-ibu. Dan this is the time, second trimester ni ramai orang suka travel, naik flight. Okay, so untuk ibu sihat tak ada masalah, boleh travel dengan syarat doktor sign doktor check ibu, kandungan pun tak ada masalah, boleh travel, naik flight. Alright, untuk second trimester ialah antara tadi saya sebut 14 ke 27 campur 6 hari sebelum 28 minggu lah. Ada lagi satu special scan pada fasa ini iaitu kita panggil detail scan. Now detail scan ni nak tengok seluruh structure baby from head to toe ada masalah atau tidak. Okay, yang scan biasa tu kita panggil growth scan. Saya akan jumpa doktor, doktor akan scan untuk tengok pertumbuhan baby, tetapi pada trimester kedua ada satu special scan kita panggil detail scan. Itu pun doktor recommend untuk ibu-ibu di luar sana buat. Dia orang ingat ni yang scan untuk tengok muka 3D, 4D. No, it's not just to look at the baby punya muka comel tu, tetapi juga dikatakan masalah struktural pada bayi yang dikandung. Okay. Dan third trimester orang risau, takut bersalin awal lah, ada infection lah, ada kencing manis, ni lah darah pun dah start naik, tekanan darah naik, kemungkinan masalah anemia ataupun darah merah dalam badan kurang, hemoglobin drop. Ini antara complication yang boleh berlaku pada third trimester. Okay. Dan pada third trimester kalau ibu perasan dah makin besar, dah macam carry buah tembikai kot yang besar. Kan? Betul. Pada 28 minggu baby dah berat lebih kurang 1 kilo. Jadi pada 30 minggu lebih kurang 2 kilo. Kalau 36 minggu lebih kurang 2.6 kilo. Bayangkanlah kalau dah sampai 40 minggu. Baby tu boleh 3.4, 3.6 kilo. Itu secara umum. Panjang lagi ceritanya. Ya betul. Jadi apa yang saya boleh rumuskan lah daripada apa yang doktor kata tadi, macam first trimester kita kena macam masih perlu banyak adapt, so kita buat scan dulu, kita tengok berapa kandungan, berapa lama kandungan kita, and then second trimester tu ibu-ibu dah mula adapt, makan dah mula sedap semua, and then third trimester tu badan dah berat, and then itu waktu yang crucial nak tengok lah, kena detail scan, nak tengok structure baby tu okey ke tak, semua okey ke tak. Second trimester. Okay. Second trimester.
Okey, itu dia perbezaan risiko dan langkah penjagaan yang harus diambil. Jadi soalan seterusnya saya nak tanya doktor tentang wanita hamil juga didatangi haid. Macam mana tu doktor? Adakah perkara itu biasa atau sebenarnya benda tu macam bahaya? Okay, kita tak panggil haid sebenarnya. Kalau dah pregnant tu mana ada haid dah. Tak ada masa. Oh, istilah dia tu apa kalau keluar darah lah? Istilah dia ada dua. Orang kata dua kategori. Satu tu before 24 minggu, kita panggil early bleeding in early pregnancy. Ataupun sekiranya berlaku bleeding dan katalah berlaku keguguran, itu adalah dalam kategori bleeding in early pregnancy. Kita tak panggil haid. Memang itu satu masalah. Kalau awal-awal first trimester, contohnya baru 7 minggu, 8 minggu, patient akan komplain doktor ada spotting, macam darah sikit-sikit keluar. Okay, kalau lebih 24 minggu tu kita panggil antepartum hemorrhage. Maksudnya pendarahan ketika janin tu, bayi tu sekiranya dia bersalin lebih 24 minggu ataupun berat baby lebih daripada 200 gram, sepatutnya baby tu boleh survive. Bawah 24 minggu kurang daripada 500 mg, kebanyakan baby tidak boleh survive dan kita panggil dia as miscarriage ataupun keguguran. Right? Jadi antara sebab kenapa spotting first trimester tu masuk sampai 13 ke 14 minggu kan. Selalunya keguguran terancam ataupun kita panggil threatened miscarriage. Dia datang dari rahim tu sendiri, dia bleeding sikit. Alright, tapi baby masih ada lagi. Bila scan ada lagi heartbeat dia. Okay. Ataupun memang actually dia rasa dia pregnant tapi bila doktor check is actually pregnancy yang tidak berkembang atau tak jadi. Okay, kita panggil blighted ovum ataupun miscarriage. Ataupun pregnancy tu memang check urine pregnancy test positif, bila doktor scan dia bukanlah kehamilan yang normal atau sihat. Kita panggil molar pregnancy. Kalau Melayu kita kata kandungan anggur. Okay, dia tak jadi pun janin, dia hanya macam gumpalan-gumpalan sel. Bila kita scan tu dia nampak macam buah anggur. Itu kita panggil, itu vesicle, itu molar pregnancy. So ini antara penyebab daripada rahim sendiri, kandungan sendiri yang menyebabkan spotting ataupun pendarahan di awal kehamilan. Okay, ada juga bleeding tu, sebab kita tahu model saya tadi. Rahim tadi kan bleeding pada sebab dia janin dekat pangkal rahim. Dekat pangkal rahim ni macam-macam boleh tumbuh. Mungkin ada masalah jangkitan di vagina, boleh menyebabkan spotting juga. Depan yang putih tu kita panggil endocervical polyps. Itu pun boleh menyebabkan spotting. Jadi macam mana nak tahu mana satu kategori yang saya ni tergolong penyakit apa, masalah apa, terpaksa per doktor check. Okay, jangan just assume sikit-sikit spotting, I'm sure my baby is going to be fine. Jangan ambil muda, ibu muda especially kalau baru first pregnancy, first trimester lah. So per doktor. Right? Ada juga ibu yang lepas, yang saya kata tadi lepas 24 minggu kan, kategori kedua yang kita panggil antepartum hemorrhage, bermaksud bleeding tu selepas baby tu dah viable, dah boleh survive sekiranya berlaku kehamilan. Kebanyakannya sama juga, dia boleh jadi dari pangkal rahim bleeding ataupun daripada uri. Risau daripada uri lah. Sama ada uri tu duduk rendah bermaksud, bayangkan ni rahim baby, uri yang normal kat sini nampaknya yang biru. And dia tak sepatutnya tutup. Okay, contohnya rahim ada di belah, ni pangkal rahim. Uri tak sepatutnya tutup pintu ni. Ni tempat baby nak bersalin kan, baby nak keluar. So itu kita panggil uri rendah. Itu pun boleh menyebabkan pendarahan. Ataupun uri tu lengkang awal, patutnya kita panggil placenta rupture. Itu ada sebab. Jadi ibu muda ni kena jumpa doktor. Okay tak? Clear? Faham Ya. Baiklah, bleeding dia bukan haid lah. First thing first, kita kena clear kat sini dia bukan haid. Dia adalah bleeding. Kalau bleeding dari awal-awal tu masa-masa normal, tapi kalau kena check lah jumpa doktor kalau bleeding yang disebabkan uri rendah ke apa ke, itu memang bahayalah. Ibu muda especially kena jumpa doktor untuk pastikan bleeding ni adalah bleeding normal ataupun tidak. Aku tak pergi perut kan. Pergi buat massage tekan-tekan perut tu, doktor tak cadangkan, jangan buat kata sesuatu yang boleh membahayakan kandungan. Jumpa doktor dulu, confirmkan dulu. Betul, kena elak tu.
Jadi itu dia perkongsian yang sangat menarik dari Dr. Maiza. Tentunya banyak lagi persoalan yang kita akan tanya dan rungkai jawapannya. Tapi sebelum tu kita berehat sebentar dan kembali lagi selepas ini. Girls Out Loud will be back shortly. It's all about girls thingy. A woman is like a tea bag because you never know how strong she is until you put her in a hot water. Women are meticulous because we always strive for perfection. Women are so powerful that their capabilities are limitless. Women are inspiring, able to encourage people in our own way. Okay, what I like in being a woman is that I have a variety choices of wardrobe like clothes, hijab, and t-shirt. I love the overwhelming sense of support from so many other women in agreement. Our insane compassion. Women are the kind of creatures that once they set their mind on doing something, they can literally do everything in the world, regardless how challenging it might be. It's being a strong and confident women because women deal with a lot of stuff every single day, but rather than tearing us down, it just makes us stronger. Girls Talk. It is comfortable to talk to our female friend about everything, from our deepest secret to even just a casual gossip. I think the bond and the relationship we have with each other, because we always love, we care, we give support and we give encouragement towards each other. Baiklah, kembali lagi bersama kami dalam Girls Out Loud. Kita teruskan dengan soalan yang selanjutnya. Baiklah doktor, pada zaman moden dan penuh dengan kemudahan yang canggih ni, terdapat satu trend untuk bersalin atau berpantang menggunakan servis swasta sebab banyaklah influencer zaman sekarang kan dekat social media, diorang banyak mendedahkan sebegitu yang menyebabkan ramai di kalangan ibu-ibu muda nak juga macam tu. Namun terdapat segelintir pihak yang terdiri daripada lelaki atau suami memperlekehkan keinginan ini dengan mengatakan contoh macam alah beranak kejap je, kenapa sampai nak kena bayar beribu-ribu kan. Jadi apa pendapat doktor tentang tanggapan orang sebegini? Saya nak catch ayat tu. Alah beranak kejap je. Itu tangkapan tu tolong ubah. Tak sayang isteri ke kan? Janganlah bagi sentence yang macam tu. Now kehamilan ni dia satu perubahan yang kompleks. Bayangkan isteri yang kurus 45 kg. Contohlah terpaksa menampung, bukan terpaksa, dia rela lah sebenarnya untuk mengandung kan. Membawa kandungan yang berat katalah cukup bulan 3 kilo, 3.2 kilo, ada baby 3.6 kilo. Jadi perubahan tu dia mula daripada fasa awal trimester sampailah ke hujung. Perubahan yang melibatkan the whole body daripada 45 kilo tiba-tiba dah cukup bulan naik 60 kilo. Ada macam tu. Ada yang naik sepanjang kehamilan tu 25 kilo. Jadi bukanlah satu yang mudah dari segi fizikal dan juga mental. Saya faham ada dia bergantung juga kepada kemampuan pasangan tersebut. Kita jangan bandingkan diri kita dengan influencer ke whoever yang ada kelebihan sikit dari segi kewangan tu. Tak salah kalau ada kemampuan, apa salahnya beri yang terbaik untuk isteri. Contoh katalah dia pergi ke swasta contoh Saya bukan bermaksud nak kata kerajaan tu tak bagus, salah konsep tu, tolong pegang betul-betul. Kerajaan Malaysia ni orang kata penjagaan kesihatan untuk ibu hamil ni antara yang terbaik di dunia sebenarnya daripada awal kandungan sampailah kelahiran. Nampak dia ada buku special dia. Saya pegang buku merah government ni walaupun saya bukan lagi di government. Sangat informatif dan penjagaan dia sangat intensif. Doktor pakar di hospital kerajaan pun bagus. Jangan bandingkan hospital kerajaan dengan government dari segi doktor pakar. Kedua-duanya bagus sebab tu jadi pakar lah kan, dia boleh merawat
dan menjamin insyaAllah kelahiran selamat. Cuma bezanya lah keselesaan mungkin. Kalau kat kerajaan mungkin ramai, pesakit terpaksa tunggu lama berbanding di private, doktor tu one to one. Dr. Mai jaga, itulah Dr. Mai itulah yang sambut insyaAllah sampailah bersalin. Bukan tu pada doktor, itu beza dia. Jadi dia tahu secara detail pesakit-pesakit dia sebab dah jaga yang tu je kan. Dan pesakit dia pun kenal doktor tu je sampailah bersalin. Jadi dia keselesaan, bilik sendiri berbanding government mungkinlah ada yang terpaksa share room, yang satu bilik tu kita panggil kubikel mungkin ada 10 pesakit. 12 pesakit gunakan lah untuk tutup. Tetapi itu tak selesa sebab saya sendiri anak saya 4 orang semua bersalin government. Saya tak pernah bersalin di private. Sebab kawan-kawan pun yang sambut kan. Jadi kita yakin perkhidmatan yang diberikan itu bagus. Menafikan siapa yang lebih fokus kepada keselesaan, dia rasa nak bagi extra sikit dekat ward dia yang dah membawa anak ni lama 9-10 bulan kan, okeylah bawa pergi private. Jadi tak salah. Dia bukanlah satu trend ataupun orang kata lambang I don't know, maybe lambang kekayaan ke apa ke, no. Yang terbaik keselesaan dari konteks keselesaan untuk isteri dia. Begitu juga dalam fasa yang saya kata tadi, trimester keempat ataupun kita kata fasa berbantang. Kalau tanya doktor tak adalah nak pantang sangat kan. Adalah benda-benda yang doktor akan advise untuk jaga kan? Tapi as a whole fasa keempat tu, trimester keempat ataupun fasa pemulihan selepas bersalin ada dia kepada pregnancy state sebelum bersalin tu, dia kena go back to that. So perubahan hormon, jantung, fungsi hati semua akan balik kepada pre-pregnancy state dalam tempoh 2 bulan lebih kurang. Dalam minggu lah 6 ke 3 minggu dia akan balik tu pre-pregnancy state. Jadi ada yang hasil ni bermurah hati disayang, dia pun hire lah confinement lady. Salah pada pandangan saya tu hak masing-masing, tetapi saya nasihatkan pada zaman COVID-19, pandemik COVID-19 ni, tolong pastikan yang nak datang ni, datang ke rumah, dia datang dan dia stay. Maksud saya confinement lady ni, ibu ni selalu panggil confinement lady. Datang dan stay, bukan keluar masuk. Keluar masuk rumah ada risiko membawa kita. Yang datang rumah ni dah cukup 2 vaksin. 2 dos. Betul tu. Protect family yang dia datang ke rumah tu, ibu yang punya salin. Lalu 7 hari contoh 8 hari. Lagi kalau dapat. Betul tu. Penjagaan SOP. Kalau yang datang ni, dia kena jaga SOP dan pastikan, saya pastikan daripada dia complete 2 dos, dia juga buat RTK ataupun COVID-19 ni, import masuk rumah. Yang lain tu samalah apa yang dia nak buat dari segi penjagaan. Tak ada. Betul tu, jadi dari perkongsian doktor, apa yang saya boleh cakap lah kan, sebenarnya tak salah kalau nak bersalin kat swasta, tapi itu ikut kemampuan masing-masing dari segi lelaki dan perempuan tu. Baiklah, kata terakhir dari terima kasih Dr. Maiza atas perkongsiannya yang saya kira sangat bermanfaat. Mereka masuk pun rasa saya percayalah sedikit sebanyak daripada perkongsian doktor tadi dapat membuatkan kita wanita untuk lebih bersiap siaga untuk menghadapi selain masalah dan semestinya melengkapkan para lelaki dengan ilmu dan langkah penjagaan kandungan apabila mereka berumah tangga nanti. Betul tak Sarah? Betul tu Nina, harap semua dapat ambil manfaatnya dan Sarah nak pesanlah kepada semua untuk follow IIUM TV di Instagram, Facebook, Twitter dan LinkedIn, Spotify dan subscribe YouTube channel kami kerana kita ada banyak lagi perkongsian yang menarik yang kita akan kupas dalam Girls Out Loud di episod seterusnya pada waktu yang sama, Isnin jam 9 malam. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.